you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Karina Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita kembali lagi di segmen creepy dan kali ni Kama bawakan korang satu kisah seram sekolah sekali lagi. Tapi kali ni bukan asrama. Kita ada kisah seram sekolah menengah kebangsaan. Dirahsiakan. Okay, so Kama tak sabar sangat nak cerita kisah ni sebab bagi Kama sangat unik. Kisah ni daripada seorang yang hijab mata dia terbuka dan dia dapat tahu waktu dia dalam Jahannam, guys. And ini pengalaman dia sendiri selama hijab mata dia terbuka. Dia boleh melihat makhluk gaib, makhluk halus. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So nama pemilik hari ni minta kita rahsiakan nama sebenar dia dan nama sekolah. So kita bagi nama dia Taufik, bukan nama sebenar. Before tu kita cerita sikit lah. Taufik ni anak tunggal. Masa dia dah Jahannam, first time family dia tahu yang Taufik ni sebenarnya boleh nampak makhluk halus tu. So cerita dia masa tu, mak dia pelik lah kenapa Taufik ni menangis-nangis. Masa pergi piknik dekat sungai area Selangor lah. Sebab Taufik kata dia menangis-nangis sampai dia kata dia nampak hantu. Semua bapa Taufik tak percayalah sebab takut Taufik ni terpengaruh dengan drama ataupun filem dalam TV. Tapi pelik sampai kesudah dalam kereta pun dia tak berhenti-henti menangis. Dia kata hantu tu ikut kereta dorang, tengah terbang daripada belakang. Padahal masa tu petang lagi, ada matahari lagi. Lagilah mak bapak dia tak percaya. Lepas tu ayah dia tenangkan lah Taufik ni kan. Dia buka radio, bacaan-bacaan Al-Quran. Sampailah Taufik ni tertidur dalam kereta. Sejak dari tu, macam-macam gangguan Taufik kena. Masa dia baby, dalam 3-4 tahun macam tu, tak ada pula nampak dia cakap sorang-sorang ke, tunjuk benda-benda yang pelik-pelik ke. Tapi masa dah Jahannam, balik dari sungai tu je, rupa-rupanya time tu hijab dia terbuka. Wallahualam lah apa yang terjadi sebenarnya kan. Tapi sejak itulah diorang tahu yang Taufik ni boleh nampak benda tu. Setiap kali kena gangguan memang pergi jumpa ustaz, berubat ustaz. Tapi mungkin Allah tak izinkan ke ada hikmah di sebaliknya ke, Taufik tetap nampak benda tu. Taufik kata takut tu takutlah juga kan. Dia takut bila benda tu menjelma dengan rupa yang sangat buruk, darah-darah dan tak nampak macam sosok manusia. Yang tu menyeramkan. Kadang-kadang Taufik pernah tersilap, tak dapat nak bezakan antara manusia dengan benda tu sebab dia memang pandai menyerupai macam manusia, guys. So satu hari ni, masa tu Taufik tinggal terlima. Ni lah ceritanya bermula, guys. Dia kena pindah sekolah sebab ayah dia dapat kerja barulah kat satu tempat ni. Jadi rumah pun pindah, sekolah pun pindah. Sekolah tu sekolah SMK biasa. Korang jangan gelak kan, suara kamu macam terpeling on sikit. Sekarang ni musim demam kan. So sekolah tu sekolah SMK biasa. Kebanyakan pelajar-pelajar kat situ memang penduduk yang dekat-dekat area situ jugalah. So first day dia masuk sekolah tu, dia masuk kelas course kejuruteraan awam, lukisan kejuruteraan awam. Dalam tu sikit je pelajar yang ada, dalam 19 orang termasuklah dia. 6 orang perempuan, yang lain semua lelaki. Masa tu dia masuk sekolah awal tahun tau. So cikgu tengah nak lantik lah ketua kelas. Dan disebabkan si Taufik ni budak baru, so ramailah yang tolak-tolak Taufik kan, suruh dia jadi ketua kelas. Sajalah nak tengok budak baru beraksi yang macam tu kan. Sebab Taufik ni dia agak pendiam sikit lah awal-awal masuk sekolah tu. Bila dah semua desak macam tu, dia angguk je lah setuju. So setiap hari Taufik ni kena kira bilangan classmate dia. Dia kena tahulah siapa yang tak hadir and dia kena bagi tahu cikgu. Masa first day dia jadi ketua kelas tu, dia kira banyak kali tau. Dia pelik sebab cikgu kata kelas dia ada 19 orang total. Tapi ada seorang yang tak hadir. Jadi 18 lah kan. Tapi kenapa dia kira cukup
cukup 19 orang. Lama gila dia kira. Last-last dia biar je sebab cikgu tahulah seorang tak datang, so tinggallah 18. Cikgu tak adalah nak kira kan, fikir macam tu je lah, tolak satu. Tapi kenapa dia kira cukup 19 orang? Keesokan harinya 2 orang pula tak datang. So cikgu pun kata okay, jadi 17 orang lah yang hadir hari ni, sambil tulis kat dekat atas kertas dia lah. Dalam hati Taufik duk kira, kenapa aku kira ada lebih seorang ni? Dari semalam lagi. Sampailah satu hari ni, kelas full. Semua orang datang, should be 19 orang lah kan total. Tapi Taufik kira 20 orang. Last Taufik pergi tanya kat seorang classmate perempuan dia ni, kelas kita ni berapa orang sebenarnya? Dan kawan dia cakap lah 19 orang lah. Lepas tu Taufik pun cerita lah pasal yang dikira 20 orang tu. Terus kawan-kawan perempuan dia tu dah seram, kau ni jangan main-main, 19 orang lah kelas kita. Tengok dekat list nama tu, ada satu kertas A4, ada list nama pelajar dalam kelas tu. Dia tampal dekat board depan tau. So Taufik pun pelik, dia tak tahu siapa yang terlebih sebenarnya, sebab semua nampak normal macam manusia. Sampailah Taufik tanya, sekolah ni seorang je bangsa India, yang lain Melayu semua. Lepas tu kawan dia katalah, ada ke student India kat sekolah kita? Form berapa? Lepas tu Taufik pelik lah. Tu budak perempuan tu, sambil tunjuk dekat dalam kelas diorang, sambil tunjuk dekat arah meja belakang sekali yang kosong. Okay, time ni dah meremang weh. Kawan-kawan perempuan dia semua diam, pandang depan. Diorang cakap, balik sekolah nanti sambung cerita. Taufik macam dah syak lah yang diorang ni sebenarnya tak nampak perempuan India tu. Tiba-tiba perempuan yang Taufik nampak tu pandang dia. Gambaran yang Taufik boleh ceritakan kat kita, dia perempuan India non-Muslim. Macam yang lain-lain kan pakai baju kurung sekolah tu kan, tapi dia pakai baju sekolah yang warna biru tu. And then dia ikat tocang satu je kat belakang. Habis je sekolah, diorang lepak kat kantin, diorang buka lah cerita. Kawan-kawan dia tanya, apa yang kau nampak tadi Taufik? Dengan perasaan yang excited tau. Taufik kata, aku selalu nampak dia hari-hari badamkan whiteboard kat depan tu, buat nota kat meja dia, lepak dengan korang dalam kelas. Tiba-tiba reaksi muka diorang semua berubah, daripada excited tadi terus jadi takut tau. Kau biar betul weh, kau memang boleh nampak benda tu Lepas tu Taufik banggut. So Taufik kata, tapi aku tak tahu pula dia bukan manusia. Nak dijadikan cerita, diorang kata senior kat sekolah tu pernah cerita dulu, ada satu kes student India, dia bunuh diri kat dalam bengkel. Kors yang sama lah kejuruteraan ni, sebab SPM dia tak dapat straight A. Dia bunuh diri dengan elektrik dalam bengkel tu. Tapi wallahualam lah, Taufik tak tahu betul ke tak, sebab dia budak baru kat situ and cerita tu berpasing-pasing dari senior turun-temurun kan. Cuma tak sangka pula pandai je ni menyerupai pelajar kan. Mungkin dia menyerupai bekas pelajar tu, kalau betul lah cerita tu benar kan. Lepas Taufik dapat tahu tu, keesokan harinya dia dah tak nampak ada lagi perempuan India tu. Tapi kadang-kadang nampak kelibat student India tu lalu lintas dekat depan toilet, depan kelas. Dia jadi obvious sebab sekarang sekolah tu semua student Melayu. Dulu yelah ada juga India dengan Cina, tapi sikit lah. Sekarang mostly penduduk situ Melayu. So dalam sekolah tu pun student-student Melayu lah. Itu kisah pertama, masa dia first pindah sekolah tu kan. Kisah kedua, masa dia baru pindah sekolah tu juga, masa tu ada penukaran kelas tau. Tempat kelas tu je lah yang ditukarkan. Sebab masa tu blok A, satu bangunan blok A tu, which is dalam blok tu ada kelas Taufik ni lah, tak ada elektrik. Dia blackout, adalah problem elektrik waktu tu. So diorang kena berpindah ke blok D. Blok D ni boleh dikatakan blok yang paling tinggi, tapi tak banyak kelas kat situ. Tak tahu kenapa, mungkin sebab dia dekat blok yang belakang-belakang, dan blok tu sesi pagi je yang guna. Sesi petang boleh dikatakan dilarang masuk, walaupun waktu rehat. Mungkin ada yang tak faham, sesetengah SMK, sekolah yang agak kecil kan, dibahagikan kepada 2 sesi. So mungkin ada satu sekolah yang Form 1 sampai Form 2 sesi petang. So diorang punya kelas petang. Tapi Form 3, Form 4, Form 5
sesi pagi. So kelas diorang pagi, petang tu balik. So sekolah Taufik ni macam tu lah. So nak dijadikan cerita, kelas Taufik ni dia kena pindah ke blok tu. Diorang punya kelas dapat dalam satu kelas yang berkunci tau. Kelas tu kunci bukan sebab apa. Dulu tu store sebenarnya, tempat simpan-simpan barang co-curriculum lah. Macam baju-baju kader persatuan, barang-barang pengakap, macam-macam lah dalam tu. Tapi dah dikosongkan, barang-barang tu dah pindah ke bilik lain. So jadilah bilik tu sebuah kelas. Ada mangga, ada locker dekat dia punya pintu. Tapi tak adalah spesifik ni kelas siapa punya. Dia macam kalau nak gunalah, depends on cikgu-cikgu lah. So alkisahnya bilik tu dah lama tak buka. Sebab ramai cikgu yang malas tak pergi bilik tu. Mungkin sebab jauh dan kena naik tangga yang tinggi kan. Masa Taufik masuk je kelas tu, dia rasa macam ada satu angin yang lalu tau. Macam rasa seram sejuk. Tiba-tiba bulu rumah dia naik. So Taufik masuk, dia pun pilih lah tempat kat mana dia nak duduk. Dan dia duduk dekat sebelah tingkap yang tak ada beranda. Time tu dia ingat lagi kelas sejarah. Cikgu tengah ajar kat depan. Dia memang tengah fokus gila lah sebab waktu tu cikgu tengah cerita pasal tamadun Islam. Tiba-tiba ada seorang makcik cleaner ni lalu dengan bawa penyapu. Dia lalu kat sebelah tingkap. Lepas beberapa minit, Taufik tiba-tiba terfikir, sebelah aku ni bukan ke tingkap? Boleh lalu ke dekat sini? So Taufik pun teruslah pandang ke kiri dan jenguk kat bawah kan. Masya Allah, memang kelas dia tu tinggi dan bawah sekali tu terus tanah dan rumput. Mana boleh orang jalan-jalan dekat situ sampai kita boleh nampak badan dengan kepala dia dekat tingkap. So time tu Taufik dah mula rasa tak boleh nak fokus dah dalam kelas. Tiba-tiba makcik cleaner yang dia nampak tadi tu lalu sekali lagi, tapi dekat tingkap belah kanan. Yang tingkap tu ada beranda. Memang boleh jalan lah. Kira yang tu makcik cleaner tu baru orang yang betul. So Taufik tak tahu apa benda yang lalu sebenarnya tadi. Habis je kelas, dia sajalah jalan jauh sikit dan nak meronda kawasan Blok D ni. Blok D ni kan paling tinggi, so ada banyak lah level tingkat dia. Dia jalan-jalan dan dia tertanya-tanya, kenapa blok ni kan tinggi, setiap tingkat tu ada tandas. Tapi kenapa semua tandas kat blok ni tak boleh guna? And kenapa ada certain toilet dekat tingkat ni, lelaki punya tandas buka, perempuan punya tandas tutup. Dah tak diguna, kunci pula tu pintu tu. So dia pun turun bawah, tanya sekali lagi classmate dia perempuan. Benda-benda macam ni dia banyak borak dengan classmate perempuan dia. Sebab Taufik kata classmate lelaki dia banyak yang tak percaya. Dan dia ingatkan Taufik ni main-main. That's why lah dia selalu cerita dekat kawan perempuan dia je. So dia tanyalah, kenapa semua toilet dekat blok ni tak boleh guna? Habis tu student kena pergi jauh-jauh ke dekat blok lain kalau student tu dari blok D ni? Kau nak terkencing ke apa? Lepas tu diorang jawab, macam itulah nampaknya. Lepas tu Taufik tanya lagi, dah lama ke kunci ke? Ada apa-apa dalam tu? Lepas tu diorang jawab, tak tahulah. Memang sejak kita orang masuk form 1, tandas tu memang terkunci. Ada orang kata dulu-dulu ada kes student perempuan lahirkan anak dekat jamban sekolah dalam toilet blok D ni. Lepas tu anak dia mati. So Taufik pelik lah. Habis asal tutup semua toilet tu? Lepas tu seorang kawan dia ni kata, kakak dia cerita yang cikgu dia cerita dekat kelas kakak dia. Dulu pernah ada kes histeria dekat blok D tu. Berkali-kali jugalah berlaku histeria setiap kali student perempuan pergi ke tandas. Sejak tu guru besar suruh tutup terus toilet tu. And sampai ke hari ni toilet tu masih terkunci lah. Tapi macam tak elok pula kan, biarkan je toilet tu macam tu, mesti dia dah berpenghuni. Patutlah bertambah-tambah seram sekolah tu. And Taufik kata tu antara cerita permulaan masa dia pindah sekolah tu. Banyak lagi benda yang dia nampak, tapi dia anggap benda tu just benda-benda tu tengah lalui kehidupan diorang macam biasa, cuma dekat atas tanah yang sama dengan kita. Selagi dia tak kacau Taufik tak kacau lah. Begitu. Wow, sangat hebat ya Taufik ni punya pengalaman. Kau bayangkan itu baru sekolah, dia dah nampak macam-macam. So sampai situ je lah kisah daripada Taufik. Taufik kata ada banyak lagi pengalaman. So kalau korang nak pengalaman daripada Taufik lagi, comment down below part 2. Mana tahu dia rajin nak kongsi lagi pengalaman dia kan.
So kau rasa itu sahajalah video untuk hari ni. Thank you Taufik sebab sudi berkongsi pengalaman seram dengan peminat creepy sekalian. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. I just want to say stay safe and take care of yourself yang kat rumah tu. Sekarang dia dah macam-macam virus ya. Lagi-lagi yang ada anak kecil tu jagalah baik-baik. Kita yang dewasa ni pun senang je terkena penyakit. So for those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.